Okey. So hari ini kita akan habiskan unit 4 tingkatan 4 soalan topikal untuk bahagian B dan bahagian C. Esei kamulah. Boleh Okey. So you tengok soalan pertama Okey. Ini soalan daripada buku teks lah. Nampak? Okey, berikut adalah maklumat berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi lah. So you boleh gunakan singkatan TMK dalam sistem pendidikan di Malaysia. Nampak Okey. Salah satu kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi adalah untuk murid lepasan sijil pelajaran Malaysia lah, SPM dan STPM lah. Mereka boleh melayari laman sesawang yang disediakan untuk membuat permohonan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi lah. IPTA lah. Awam means A lah. So you gunakan IPTA, singkatan itu boleh digunakan. Okay, so soalan dia, bagaimanakah means cara. Bagaimanakah means cara penggunaan TMK dapat memberi manfaat. Maksudnya kelebihan, kebaikan. Nampak Itu soalan dia lah. Wait okay, nampak. So bagaimanakah means cara penggunaan TMK dapat memberi manfaat. Manfaat maksudnya kelebihan lah kepada murid lepasan SPM dan juga STPM untuk buat permohonan melanjutkan pelajaran. So how it helps. Nampak Okey. Soalan dia lah. Okey, dapat Okey. So cikgu bagi jawapan sekarang. Kategori cemerlang first lah. Okay, so as usual lah. Okay, kalau kategori cemerlang means you are going for full marks So maksudnya daripada markah dia 8 hingga 10 markah lah target you Okay. Nampak? Okay. So kamu boleh straight away bagi jawapan manfaat pertama, manfaat TMK pertama, boleh. Atau kamu nak tulis like pengenalan, is okay also. Nampak? It's up to you. Dia tidak banyak mempengaruhi lah, hanya dia impress pemeriksa lah. So maksudnya kamu buat karangan means selalu mesti ada kepala dan ekor dia lah, something like that. Tak tulis pun tak apa. Tak perlu risau sangat. So manfaat penggunaan TMK kepada murid lepasan SPM dan STPM Okey. Manfaat pertama. So selalunya kamu tinggalkan baris. Okey, so untuk tunjukkan exactly lah. Ini perenggan kamu. Di mana dia ada fakta, dia ada huraian lanjutan, contoh dan inference. You tak perlu tulis F, H, HL, itu semua kamu tak perlu tulis. Nampak straight away. Manfaat pertama penggunaan TMK adalah dia jimatkan kos dan masa murid. Yang ini memang ada dalam buku teks kamu lah. Nampak? Dia penggunaan TMK menjimatkan kos dan masa murid. So kos dekat sini adalah apa? So murid berupaya menjimatkan kos pengangkutan mereka. Kerana mereka tidak perlu pergi ke pejabat pos, naik bas ke, naik taksi ke, Grab ke, tak perlu pergi ke pejabat pos untuk membeli atau menghantar borang permohonan kemasukan IPTA. Nampak? Zaman saya belajar semua those days, memang kita kena pergi ke pejabat pos dan kita kena membeli borang dekat sana lah. Nampak? Boleh kita semua manual, 100% manual. Okey, tambahan pula, ini tadi jimatkan kos. Sekarang jimatkan masa. Explain lah. So tambahan pula mereka juga boleh menjimatkan masa perjalanan ke pejabat pos because it take time. Terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Maksudnya on the way to pejabat pos, kamu mungkin terperangkap dalam jam. Mahupun beratur panjang di kaunter pejabat pos untuk mendapatkan borang permohonan IPTA. A lot of time is wasted.
Nampak? Kamu boleh nampak kalau tak ada TMK lah. Oleh kerana ada TMK, dia boleh jimatkan semua masa inilah. Okey, dan contoh dia senang sajalah. Murid boleh membuat permohonan kemasukan ke IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Awam, melalui laman sesawang UPU secara atas talian dari rumah masing-masing. So, inilah yang menyebabkan kamu jimat lah. Dan secara kesimpulan. So, maksudnya very clearly kita boleh nampak kamu ada susun dalam satu perenggan sebab before you go to the second perenggan, you ada tinggal baris. So, very clear. Dan of course, kalau orang yang memeriksa kertas kamu lah, dia tengok saja ni mungkin dia sudah tahulah the first, bila perenggan means first ayat confirm fakta. Dan dia boleh nampak misalnya means dia boleh nampak contoh. Bila dia nampak secara kesimpulan, dia boleh nampak inference. Nampak? So it is very clear. Nampak? Okey, dapat Okey, so it's very clear. Nampak? So secara kesimpulan, dan hari itu cikgu dah beritahu kamu lah, cikgu BM semua kata kalau kesimpulan, inference means, you kena tekan balik apa yang ada dalam fakta lah. Penggunaan TMK menjimatkan kos dan masa kan. Tapi jangan tulis balik benda itu. Try to tukar sedikit. So kamu kena buat latihan sedikit macam inilah. So whenever cikgu kamu bagi essay semua, belajarlah buat. Okay. Jimatkan kos kan. So saya boleh tulis secara kesimpulan, murid dapat elakkan, opposite dia, elakkan pembaziran, jimat bazir. So mengelakkan pembaziran wang ringgit dan masa melalui perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. So university application semua adalah under Kementerian Pengajian Tinggi. Okay, nampak? Yang itu kamu kena tahu. Kamu punya adalah Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Nampak? KPM. Dia punya adalah KPT. Okay, nampak? Dapat. So, you boleh nampak very clearly. Manfaat pertama penggunaan TMK adalah dia dapat jimatkan kos dan masa murid. Kos means kos pengangkutan. Tak payah pergi ke pejabat pos nak beli, hantar borang. Dan boleh jimatkan masa means masa perjalanan. Tak payah terperangkap dalam kesesakan, tak payah beratur. Mengambil masa kan, beratur, you have to take wait for your turn and all that. No need. Okay, so misalnya murid boleh buat permohonan terus saja kemasukan IPTA melalui laman sesawang UPU secara atas talian dari rumah masing-masing. So secara kesimpulan dapat jimatkan kos masa kan. So kamu tulis dapat elakkan pembaziran wang dan masa melalui perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Nampak? Jelas. So I can see clearly. Then after that, kamu tinggalkan dua baris. You go for the second manfaat. Manfaat kedua, penggunaan TMK dapat memudahkan perolehan maklumat murid. Perolehan maklumat means... Sir, கொஞ்ச நேரம் அந்த மேல உள்ளது காட்ட முடியுமா சார்? Answer. Where this one? Yes, sir. Okay, wait. Thank you, sir. Okay, nampak Okay. Now manfaat kedua penggunaan TMK memudahkan perolehan maklumat. Perolehan maklumat means you can get information. Nampak? A lot of information lah. So murid boleh mengakses maklumat. What are the things you can access adalah, dapatkan maklumat adalah satu senarai program pengajian yang ditawarkan oleh IPTA. The list of what kind of a course they are offering lah. Understand? Senarai program pengajian. Atau you kata senarai maklumat senarai kursus pun boleh yang ditawarkan oleh IPTA. Nampak tu? And tambahan pula, uraian lanjutan dia, tambahan pula, murid juga boleh mengetahui syarat dan kelayakan kemasukan ke IPTA. Semuanya sekarang senang saja tahu. You ambil you punya result, you masukkan dalam laman web dia, you key in lah, understand benda tu, then you tekan means you akan tahu what are the course you are eligible to apply. Yang mana yang kamu memang layak untuk apply.
So senarai kos. Yang tak layak itu senarai tak keluar. So daripada sana senang untuk kamu buat pilihan dan sebagainya. Nampak? Zaman saya was a different story. Zaman saya kena pergi beli dekat pejabat pos, manual form, dan dia ada 5 salinan lagi, 5 choice saja. Kita kena buat semuanya sendiri manual. Understand? Dan kena dapatkan sijil semua di sakan and all that. Understand? Nampak tu. Banyak perkara. Then after that, semua sudah okay, kena pergi kena post balik. Understand? Post pun kalau saya apply 5 choice, 5 universiti berbeza, so saya kena letak 5 sampul berbeza. Understand? All that. Kena hantar semua. Understand? So a lot of things. Tapi sekarang senang saja. Kerja kamu lah. So information semua senang. Dan zaman saya kita kena pergi beli borang. Dalam borang itu memang ada buku lagi. Tebal lah. Senarai khusus semua. So sekarang kamu semuanya boleh dapat daripada online. So maksudnya kamu boleh akses, kamu boleh mengetahui syarat dan kelayakan kemasukan IPDA. Dan misalnya, biasalah, murid boleh melayari laman web UPU online. Nampak? Kementerian Pengajian Tinggi untuk mendapatkan maklumat komprehensif. Komprehensif means maklumat menyeluruh. Komprehensif means maklumat menyeluruh. Kalau orang kata nota komprehensif, pelajar ada nota komprehensif means menyeluruh, atau kita kata lengkap. Nota lengkap, nota menyeluruh, lengkap. Maklumat komprehensif mengenai cara membuat permohonan kemasukan ke IPDA. So the moment kita boleh nampak certain words kamu semua, kamu gunakan words yang memang tepat, understand, bombastic a bit lah. Understand? So you can impress. Itu menunjukkan kamu adalah pelajar yang boleh masuk dalam kategori cemerlang. Understand? Nampak tu. The quality of your answer lah. Boleh Okay, nampak. So maklumat komprehensif mengenai cara membuat permohonan kemasukan ke IPDA. So secara konklusi, murid dapat semua maklumat terkini mengenai permohonan IPDA. You boleh gunakan di hujung jari mereka dengan hanya satu sentuhan. Just click. Nampak? So ini boleh dapat semua maklumat terkini kan? Memudahkan perolehan. You have to go back. Inference ini adalah kesimpulan, means you kena balik kepada you punya fakta dan you kena tegaskan fakta kamu. Nampak tu? So penggunaan TMK memudahkan perolehan maklumat kan? So secara konklusi, murid dapat semua maklumat terkini mengenai permohonan IPDA di hujung jari mereka dengan hanya satu sentuhan. So itu memudahkan. So I can write. Nampak kebijaksanaan kamu lah. So ini practice. Understand? So setiap kali kamu buat essay, kamu kena practice lah benda ni. Understand? Inference means go back to your fakta and tegaskan fakta kamu. Nampak tu? Dapat? Okay, done. Why you are copying? Zen, okay, nampak. Dapat? Okay. So very clearly I can see. Ada 2 perenggan. Persayaan mesti fakta. Dan ada misalnya, ada konklusinya, boleh nampak. Contoh inference boleh nampak. Dan saya assume ini adalah huraian. So at least ada 2-3 ayat huraian. So you ada 2. Minimum sudah cukup lah. Zen, nampak. So kamu tak ada masa sebab kamu ada 5 essay. Kecuali kamu very speed in writing different story. Nampak? Okay, done. So sekarang cikgu ajar kalau kategori kepujian. Kategori kepujian means you go for only one set lah. Understand? So ini untuk pelajar yang masuk kategori cemerlang lah. Understand? Okay. Okay. Kategori cemerlang ini adalah, kategori cemerlang pula. Kepujian 5 to 7 marks. Go for the maximum 7. Okay, nampak. Mungkin yang cikgu ajar ini mungkin tak kena-mengena dengan kamu lah sebab you kategori cemerlang. Zen, so this is for other students lah. Okay. Manfaat. Okay. Same thing lah, satu set kamu tulis lah. Okay, manfaat pertama. Okay, penggunaan TMK dapat jimatkan.
masa jimatkan kos dan masa murid. Nampak? Lepas itu murid dapat jimatkan kos pengangkutan. Kerana mereka tidak perlu pergi ke pejabat pos untuk beli borang permohonan. To make it very simple. Understand? Okay, nampak. And after that, mereka dapat jimat masa perjalanan ke pejabat pos dan tidak perlu beratur panjang di sana. Cukuplah di sana means everybody know is in the counter pejabat pos. Nampak? Okay, dan kena bagi contoh. Misalnya, kena lengkap lah, kena ada contoh dan inference. Mesti ada. Kalau contoh inference tak ada means, then of course, satu contoh pun tak ada dekat sana. Of course lah, kamu tak boleh masuk kategori kepujian. Terus kamu akan masuk dalam kategori lulus sahaja. So, dia mesti ada semua kriteria tadi. Okay, so misalnya, murid boleh buat permohonan ke IPTA melalui laman sesawang, tak payahlah, you boleh tulis laman web UPU dari rumah mereka. Nampak? Dan mesti ada influence lah. Kesimpulan, murid dapat elakkan pembaziran wang dan masa melalui perkhidmatan. Semua kamu ada belajar. Kepentingan TMK itu adalah dia beri mempelbagaikan perkhidmatan atas talian. Okay. Atas talian. Buku teks ini actually banyak membantu kamu sebab a lot of info is there. So you can use info tersebut untuk buat jawapan kamu. Understand? But this one look like 5 ayat saja, one set only. So kita nak go for maximum. So buat lagi 2 ayat lah. Jadikan dia altogether 7 ayat. Understand? Okay, nampak tu. Okay, so at least you boleh come out with second manfaat lah. Manfaat kedua, penggunaan TMK memudahkan murid. So you tengoklah you punya capacity macam mana. Understand? You can only satu pun you struggling, understand. So already lengkap satu means at least hantamlah lagi 2 ayat. Go for 7 lah. 7 means semua soalan dapat 7 means you can still end up in A-. Nampak tu? So memudahkan murid dapat maklumat. So simple saja kamu bagilah. Murid boleh dapat senarai list of courses lah, senarai kursus. Senarai kursus dan syarat kemasukan daripada laman web UPU. Okay, done. Simple. So at least mesti ada satu set lah. So maksudnya kalau kepujian means at least minimum kamu kena ada satu fakta, huraian goal lah, dan huraian lanjutan,
contoh, dan inference. Biasakan dirilah. Dan kalau yang ni 5 lengkapkan, lagi 2 ayat tulislah. Kalau ada nilai tak perlu tulis pun. Nampak soalan ini tak ada nilai. Boleh? Dapat? Okay, done. Okay, let's say you are a calon lulus. Pelajar ini kadang-kadang dia tak datang sekolah langsung, tak bawa buku semua, understand? Nampak tu. So kadang-kadang mereka hantar kertas kosong. Sayang. Satu sayang. Another one itu kesian. Guru yang mengajar tu, kesian mereka. Understand? They put a lot of effort. Understand? End of the day, people just come like going to their auntie's house. Understand? Okay, nampak. Tak maulah, at least cubalah. Kategori lulus saya dah ajar kamu. Lulus means 3 hingga 4 markah. You go for the maximum lah, 4 markah. So tulislah 4 ayat berkaitan dengan manfaat TNK kepada SPM student. So you tulis saja manfaat TMK pada murid adalah dapat jimat masa dan wang. You tak tahu explain lah, understand? So you kadang-kadang you boleh write simple thing lah explanation dia. So murid tidak perlu pergi pejabat pos dan peratu. Di kaunter. Okay, nampak ini first ni lah. So maksudnya you biasakan diri like this lah. You go for satu fakta and macam soalan struktur lah. Satu huraian atau contoh. And then you go for the second fakta and then huraian contoh. You biasakan diri at least tulis benda ini minimum so that you can pass. Nampak? Okay, so the next one okay, fakta dia. Okay. Ini informasi kan? So murid dapat info semua kursus yang ada di universiti. Nampak? Okay. Lepas itu murid boleh tengok apa? Syarat masuk universiti. So write very simple one and make sure you boleh write 4 ayat. So untuk dapatkan 4 markah lah. So semua soalan dapat 4 markah kali 10 means 40 markah kau dah lulus dah. Azan, dapat Okay. Okay, done. Okay, now we go for the second soalan lah. Bahagian C bahagian C. Okay. Keratan akbar di bawah ini adalah tentang salah guna internet or that. Actually, bila mereka bagi keratan akbar semua, you cannot see. Only you can see the headlines only. Jangan salah gunakan kemudahan internet. Salah guna internet mengganggu ketenteraman. Jangan salah guna internet. Nampak tu? Boleh. So you cannot see much. Understand? Okay, nampak tu. Okay, soalan kamu. Sebagai individu yang bermoral, bagaimanakah means automatic cara anda, you, SPM student, dapat hindarkan diri daripada menyalahgunakan internet? Dan jawapan kamu mestilah berdasarkan nilai universal, so nilai got marks. Nampak? Boleh this is the first question. And then terus baca the second question. Internet adalah suatu kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi yang disediakan oleh kerajaan. Ramalkan kesan. Apa kesan dia? Efek dia. Sekiranya masyarakat tidak menggunakan kemudahan internet itu secara beretika. Secara beretika means secara berakhlak atau secara bermoral. Understand? If you don't use it properly lah.
Understand? Kesan dia. So, dua soalan lah. Yang ni ada nilai, yang ni tak ada nilai lah. So, we go for the first soalan. Soalan A. Bagaimana kamu nak hindarkan diri daripada salah gunakan internet lah. What you supposed to do? Okay. So, you tengok kategori cemerlang. Okay, nilai ada soalan tu kan. So, saya boleh tulis terus soalan dia. Just like an intro. No. Saya dapat menghindari penyalahgunaan internet dengan mengamalkan you give the nilai. So, bertanggungjawab, rational, kesederhanaan. Let's say hang lupa tulis nilai. You don't write nilai at all dalam soalan inilah. Okay, let's say lah. Saya bagi contoh lah. You tak tulis pun ini. So, straight away kamu tulis 4A. Cara pertama, sebagai murid. Nampak? Semua cantik, lengkap tau. 2 set lengkap. Bila tak ada nilai, kategori cemerlang automatik kamu tak dapat lah. Kategori kepujian pun ni tak boleh dapat. Ini mesti ada minimum 1. Automatik macam mana kamu pandai menulis full set, 2 set pun kamu akan masuk kategori lulus, iaitu 3 hingga 4 markah saja. So careful kalau orang tanya nilai, make sure you give nilai. Nampak? Tak tanya tapi you bagi nilai tak salah. Tapi bila orang tanya you tak bagi, itu salah. Nampak? So take note. Then all these you have to be very careful lah. Then so take note . So wait . So maksudnya bagilah nilai you. Okay, at least dua nilai mesti betul . Syarat untuk kategori cemerlang. Boleh . So kategori cemerlang kamu tahu 8 hingga 10 markah. Zen . Okay. So saya dapat hindari penyalahgunaan internet dengan mengamalkan nilai rasional, bertanggungjawab, lepas nilai kesederhanaan. Dan saya tinggal satu baris sebab saya nak tunjukkan kepada orang yang mark kertas lah, pemeriksa . Kamu ada asingkan dalam perenggan. So they can see cara pertama. Sebagai murid, kalau kamu nak gariskan boleh. Saya akan menggunakan internet secara berhemat. So sejajar dengan ini, saya harus mengakses internet eksklusif. Ini another bombastic word lah. Exclusive means just for, specially for, something like that lah. Eksklusif sebagai bahan rujukan pembelajaran saya. Only for reference. Your study punya reference sajalah. Nampak? Bahan rujukan. So dengan ini saya dapat mencari maklumat baharu untuk mendalami ilmu pengetahuan saya. So contoh dia adalah kalau you nak dapatkan maklumat khas untuk pembelajaran means, then you mesti beri keutamaan kepada laman web. So you hanya layari laman web yang informatik dan bersifat ilmiah. Ini learn word. Bersifat ilmiah means adalah betul-betul study punya bahan lah. Bahan yang untuk orang belajar. Pengajian punya. Nampak? Informatik dan ilmiah sahaja. So secara kesimpulan saya harus menggunakan, saya gunakan perkataan lain. Takkan saya nak gunakan balik, saya harus menggunakan internet sama macam atas. No. Inference, kita nak tegaskan balik, tapi kita kena pandai gunakan perkataan. Make it a bit different. Ini semua kemahiran lah. You supposed to have a skill of writing. Understand? Sepatutnya kamu belajar skill itu dalam BM. Sekarang dalam moral pun serupa. So, baguslah. Lebih banyak kamu tulis macam tu, kamu sudah biasa. So secara kesimpulan saya harus mengeksploitasi. Mengeksploitasi means mempergunakan, memperalatkan. So saya mengeksploitasi internet secara berhema, itu kamu boleh tukar dengan perkataan lain, secara beretika untuk mengelakkan implikasi buruk.
I use it properly lah. Maksudnya beretika, berhemah, secara bermoral, dengan betul pun boleh. Simple ayat ni. Nampak? Okey. Dan cara kedua, tinggalkan baris lah untuk tunjukkan perenggan seterusnya. Automatic ayat pertama fakta. And we can see misalnya dan konklusinya, maksudnya ada contoh, ada inference. Cantik. Nampak? Boleh nampak dua ayat huraian. So, cara kedua, saya harus elakkan penyebaran sebarang maklumat palsu atau maklumat diragui kesahihan. Ini daripada buku teks lah. So, ini point apa? Fakta you nak gariskan bagus. Elakkan penyebaran maklumat palsu dan maklumat yang diragui kesahihannya. Nampak? Okey, ini kerana tindakan menyebarkan maklumat yang tidak sahih mampu menggugat ketenteraman awam. Maka sebagai langkah proaktif pun satu bombastic word also lah. Proaktif means adalah langkah berjaga-jagalah. You ambil inisiatif. So langkah proaktif, saya akan dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan. So ini pun point daripada buku teks. Iaitu sebelum share dan sebagainya, kita kena dapatkan pengesahan daripada pihak berkaitan. Betul ke benda ni? Check. Bagaimana contoh dia? So sebelum berkongsi sesuatu berita, saya akan melayari portal rasmi yang dibangunkan oleh SKMM. Kamu boleh gunakan singkatan macam ini tau. Sebab semua faham, ini adalah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Nampak? Suruhanjaya Komunikasi Multimedia lah Malaysia. Iaitu dia punya laman web adalah sebenarnya My, untuk memastikan kesahihan sesuatu berita yang tular di internet. Very, apa orang kata tular means adalah, what do you call in English? Tular means viral. So you nak tahu benda tu betul ke, salah ke, nampak? So secara konklusi, saya harus sentiasa berhati-hati untuk memastikan perkongsian maklumat kurang tepat. Tengok, maklumat palsu, nama lain dia adalah maklumat kurang tepat. Berhati-hati untuk memastikan perkongsian maklumat kurang tepat tidak dilakukan oleh saya. You don't do it lah. Elakkan menyebarkan maklumat palsu atau maklumat kurang tepat, penyebaran perkongsian semua comes under same maksud, membawa maksud yang sama. So maksudnya bila kamu tulis inference, mesti pandailah. Good calon cemerlang, so deserve to get 10 marks penuh. Semua kriteria ada. Boleh? Nilai tak ada, it's going to disturb you now. Azan, Okay, next we go for, kalau kamu ini adalah calon kepujian, kategori kepujian. Okay, kita nak pergi untuk kepujian. Okay, so kalau kamu kategori kepujian means tulis nilai first lah. Nilai kena ada sekurang-kurangnya 1 untuk kepujian. Tapi you tulis sajalah semua, kamu biasa kan. So saya mesti amalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, dan nilai kesederhanaan. Nampak? Then tinggalkan baris lah. Then you go for your set lah. Satu set itu. Ada fakta. Cara pertama. So kerana ada nilai, you don't need to give the second one also. So cara pertama, sebagai murid, saya mesti gunakan internet. Gunakan internet secara berhemah. Secara berhemah. Saya harus akses internet untuk buat rujukan pelajaran saya. Nampak? Dan dengan ini saya dapat banyak maklumat
untuk menambah ilmu pengetahuan saya. Ilmu pengetahuan saya. Nampak? Boleh. If you are not used to writing BM, maksudnya kamu tak biasa lah, understand? You're not good at your bahasa lah, understand? So try to write very simple lah ayat dia. Okay, so at least to get us kepujian lah, understand? And then contoh mesti ada lah. Contohnya, saya harus layari laman web. Ini kamu terpaksa ingatlah laman web informatif dan ilmiah saja. Then give conclusion lah. Konklusinya. Okay, konklusinya, saya harus layari internet secara berhemah, secara beretika. Untuk elakkan implikasi kesan buruk lah. Nampak? Okay. Okay, done. So at least one set of it lah. So oleh kerana ada nilai satu set cukup, you tak perlu pergi the next one. Sebab you sudah memang dalam hati kamu sudah tahu you are a very not so excellent student. So at least moderate student lah, sederhana kan. So go for kepujian. So at least go for the 7 lah maximum. Not 5 lah. 5 means satu set already, no. Kita assume macam itulah. Nah, sekarang kena buat anggaran. Azan, okay. Dan the last one, kategori lulus. Lulus senang sajalah. Hang tulis saja nilai. Saya akan amalkan nilai. Paling senang adalah nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Nampak? And then, ini sudah dapat 2 markah punya confirm. Memang untuk kategori lulus itu, dia tak highlight nilai. Understand? Dia tak ada highlight nilai. Tapi kalau kamu tulis nilai betul, means takkanlah dia tak boleh bagi 2 markah, dia akan bagi 2 markah. Understand? Okay, nampak tu. Then, you straight away beritahu cara dia. So, saya tidak sebar berita palsu. Nampak? Then, saya katakan tidak sebar berita perkauman. It's up to you lah. Understand? So, dia katanya kamu, how you have to use internet secara berhemah kan? So, you cakap, saya takkan sebar berita palsu, saya tidak sebar berita perkauman. Itu sudah gunakan internet secara beretika, secara bermoral. Nampak? Secara berhemah. Okay, nampak? Senang. So, setakat ini pun consider you're good already, no? Nilai supposed to get marks and then 2 nilai pula kamu boleh bagi. Understand? Walaupun di kategori lulus pun boleh bagi 2 nilai. So, nilai at least mereka kena bagi markah. Understand? Sebab at least lah 2 nilai betul, buat. And then kamu hanya tulis 2 fakta saja dekat sana atau contoh, sufficient enough already. Nampak? Okay, done. So we go for the last question today. Kita boleh habis cepat lah. Understand? Within pukul 11 boleh habis. Try to finish it off. Okay. The last question. Internet adalah satu kemudahan TMK yang disediakan oleh kerajaan. Ramalkan kesan sekiranya masyarakat tak gunakan kemudahan itu secara beretika. If we don't use or misuse lah. Tapi misuse ada dekat sini. Ini cara untuk hindarkan misuse. But here, what is the effect? So ini cara, ini kesan. Nampak? Baca soalan betul-betul. Jangan silap.
Okay, we go for kategori cemerlang first. You boleh straight away write kesan pertama. Tapi kalau kamu nak tulis pengenalan pun boleh. Pengenalan satu ayat saja. Kesan sekiranya masyarakat tidak menggunakan internet secara beretika. So kesan pertama. Masyarakat akan mengalami masalah ketagihan. Addicted untuk internet lah. So ketagihan penggunaan internet. Ini buku teks ada benda. Kesan ni. So dengan ini, masyarakat akan menghabiskan masa di hadapan komputer atau gadget. Sebab komputer pun kamu boleh akses internet, gadget kamu, handphone pun kamu boleh akses internet. Nampak? So you akan habiskan masa di hadapan komputer dan atau gadget lah. So hal ini sudah tentu akan mengganggu konsentrasi masyarakat ketika melaksanakan tugas harian mereka. Nampak? Sebab busy dengan ni. Azan, sebagai contoh, so contoh cikgu bagi Pacific. Sebagai contoh, media sosial dan permainan video dalam internet seperti PUBG. Ini adalah satu game yang sangat popular lah dalam internet. Macam mana cikgu dapat tahu benda ini? Google lah. Google tanya top 10 what video game in internet. Ini nombor 1. Players Unknown Battleground. Kamu tulis PUBG pun macam ini, let's say, kamu tak tulis ini, okay? Kalau saya cikgu, saya tengok ini, tak ada apa, saya ambil dalam internet, saya check, saya akan Google, PUBG tu apa? Definitely mereka akan tahu, so you tak perlu risau. Azan, nampak tu, boleh membuatkan masyarakat membuang masa, banyak masa berharga mereka walaupun motif asalnya ingin melepaskan tekanan. So in order to release tension, kamu masuk game tetapi tanpa disedari, kamu tahu kan berapa banyak masa kamu buang dekat sana. So konklusinya, you are attached to the game, right? Keseronokan yang terdapat dalam internet mampu melalaikan dan mempengaruhi minda masyarakat supaya terus membazirkan masa berjam-jam tanpa disedari. Maksudnya without you really aware of it, you're wasting a lot of time. Nampak? So ketagihan. Nampak tu? So I can ambil fakta itu, saya boleh explain sangat detail, iaitu boleh bagi huraian, boleh bagi huraian lanjutan, boleh bagi contoh dan of course inference atau kesimpulannya. Nampak? Jelas. Boleh dapat okey, nampak. At least actually yang ni sebagai contoh media sosial dan permainan video dalam internet. Kalau you tak bagi contoh dekat sini seperti secara Pasifik pun, kita boleh terimalah. Memanglah media sosial pun kadang-kadang you masuk dalam apa itu Facebook dan sebagainya. Azan, kadang-kadang buang masa. So cikgu boleh beritahu pengalaman cikgu lah. Cikgu ni Facebook semua masuk sangat lewat. Understand? Even smartphone also I don't want to use lah, tetapi disebabkan oleh apa itu, government bagi phone kepada cikgu, and then semuanya sekarang telegram lah, sekolah dan sebagainya, maka terpaksa gunakan. Azan. Tapi dulu kalau saya nak masuk Facebook semua, saya selalunya pergi ke cyber cafe. Saya tak masuk Facebook dekat rumah. Understand? Sebab cyber cafe mean 1 jam kau dah bayar, let's say RM3. The moment RM3 itu habis, itu komputer sudah beritahu insufficient balance. Nampak? Maksudnya apa? Donkey, please get lost from the seat lah. Secara hema dia beritahu kamu lah. Understand? So, I can control myself lah. So, pergi sana means my aim adalah I must use for certain time saja. Nampak? Tak boleh lama-lama. Azan, tapi apa yang berlaku adalah kadang-kadang kamu terlalu lalai, leka. So kamu tak sedar kamu bazir banyak masa. Boleh nampak? Okey, dapat ini first. Kesan seterusnya, kesan kedua lah. Masyarakat akan mudah terdedah kepada bahan negatif. Khususnya golongan muda lah. So paparan budaya kuning, aksi-aksi keganasan, bahan lucah boleh mempengaruhi dan merosakkan akhlak golongan muda. Sebab I sudah beritahu yang terutamanya kesan dia adalah terhadap masyarakat muda, golongan muda. Nampak?
Okey. So hal ini akan mendorong golongan muda melakukan perkara yang tidak diingini. Contoh dia macam dalam masyarakat di negara kita, masyarakat negara kita ini sering digemparkan dengan kes-kes gangguan seksual di sekolah dan pusat tuition. Akibat kecenderungan murid cuba meniru aksi-aksi lucah dalam video yang ditonton oleh mereka di internet. Understand? So dia tengok internet punya dan dia buat practical punya. Teori sudah ada, practical dia buat. Understand? So secara kesimpulan, tengok bahan negatif itu saya tulis secara kesimpulan anasir negatif. Dalam internet jelas mampu merosakkan akhlak golongan muda negara dan ianya perlu dibendung. That's it. Make it very simple. Nampak? Understand? Anasir bahan negatif itu jadi anasir negatif. Just tukar bit. Understand? Kepandaian kamulah. Nak bagi inference itu, you tengok fakta, you tegaskan balik fakta tersebut. Ini cara yang diajar oleh anak murid cikgu lah. Dia cikgu BM dia ajar. So cikgu pun belajar lah. Boleh lama tak buat essay. Dan sekarang semua sudah berubah kan. So sekarang ada sistem-sistem dia kan. So cikgu use sistem inilah. Boleh dapat okey. So sudah habis 2 kesan. Boleh okey, nampak. Now we go for kategori kepujian lah. Kau kategori kepujian means at least come out with satu set. Soalan ini tak ada nilai maka you have to go for satu set and then followed by at least satu lagi fakta dan boleh bagi contoh means make it 7 lah. We go for 7 marks. Go for full marks dekat sana. So kepujian means kamu tahulah. Tadi kategori cemerlang kamu tahu selalu cikgu mention 8 hingga 10 markah. And then yang ni kepujian means 5 hingga 7 markah. Nampak? Okay. So cikgu bagi tahu kamu lah. Terus straight away boleh tulis kesan. Kesan pertama, masyarakat akan hadapi masalah ketagihan internet. Nampak? Okey. So mereka akan menghabiskan masa di depan komputer atau gadget mereka. Nampak? So ini akan ganggu tumpuan mereka. Mereka mengganggu tumpuan mereka ketika buat kerja harian atau tugas harian. Nampak? Make it very simple. Dan contoh, kita bagi spesifik contoh tadi Contohnya media sosial dan permainan video. Dalam internet boleh dorong masyarakat buang masa berharga mereka. So kesimpulannya keseronokan. All this entertainment lah, keseronokan yang terdapat dalam internet boleh pengaruhi
mereka atau pengaruhi masyarakat, kamu nak tulis penuh pun boleh, masyarakat untuk terus bazir masa berjam-jam tanpa disedari. Nampak? Then you go for kesan kedua lah. Okay, kesan kedua, masyarakat terdedah pada bahan negatif dalam internet. Nampak? Dan terus bagi contoh sajalah. Contohnya, mereka layari laman lucak dan akan alami gangguan seksual. Nampak? Simple saja. Nampak? Ini kalau you know lah your standard of BM lah. Understand? So you find it very difficult. So but try to push for credit lah. Everybody wants credit. So that they can apply IPT and all that. So try your level best. At least one set. Kamu boleh bagi satu fakta. Huraian lanjutan. Contoh. And then you can give your inference lah. Boleh? Dapat? Okay, done. So here at least fakta yang kedua. And straight away you boleh bagi contoh lah. So at least ada ayat tambahan lah. So can give another 2 marks lah. Boleh? Okay, nampak. Dan okay, children, the last one. Kategori lulus. Lulus means tulis saja kesan kamu lah. Kamu tahu lulus means 3 hingga 4 markah. So we go for maximum 4 markah means 4 ayat mesti tulis. Nampak? Kesan lah. Kesan kan? So at least mention satu kali perkataan kesan itu. Kesannya masyarakat tagih guna internet. Dan apa berlaku? Mereka suka habiskan banyak masa depan komputer. Depan komputer, understand? Okay, nampak. Dan kamu nak explain lagi boleh, suka hati you lah. Okay, sorry, the second one, then after that you can put the second one. Okay, boleh kata kesannya, tulis kesan kedua pun lah, kamu tulis kesannya masyarakat tengok bahan lucak. Dan nanti minda mereka rosak dan dapat gangguan seksual. Nampak? So lulus ini, you buat macam yang soalan struktur lah. So at least you can give one fakta, uraian or contoh for it. Another fakta, uraian or contoh for it. Nampak? Ini kepandaian kamu lah. Okay, nampak? Dapat? Okay? Okay, done.
Maksudnya cikgu dah habiskan soalan esei kamu bahagian B dan bahagian C ya. Unit 4 form 4 Okey, wait cikgu stop recording dia.